research yang sebanyak 50 juta. Kesemuanya ini, hampir keseluruhannya ini tertumpu kepada universiti untuk kita bangunkan kecemerlangan di universiti kita yang mempunyai kekuatan-kekuatan tersendiri dalam bidang-bidang mereka. Selalu saya sebutkan berkali-kali, ya, di mana ucapan-ucapan saya pun saya kata kita kena ada self confident, ya, kita perlu ada keyakinan kepada institusi-institusi pendidikan tinggi kita dan juga institusi pendidikan tinggi kita. Karena secara perbandingan saya melihat sendiri bagaimana kehebatan profesor-profesor kita, ya, tenaga-tenaga penyelidik kita yang ada dalam negara kita ini. Lantaran itulah kerajaan mengambil pendekatan ini untuk melaksanakan agenda besar ini. Terima kasih. Datuk Seri Amiruddin bin Syari Gombak. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan saya yang ke-9. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan bersetuju dan memperakui dapatan saintifik berkaitan impak dan risiko perubahan iklim yang terkandung di dalam laporan penilaian ke-6 dengan izin Sixth Assessment Report AR6 oleh Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC. Pendirian kerajaan mengenai perkara ini adalah selari dengan keputusan persidangan ke-28 negara ahli kepada Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu UNFCCC COP28 yang turut memperakui hasil laporan IPCC AR6. Antara dapatan laporan ini bagi impak dan risiko perubahan iklim kepada negara-negara membangun, khususnya rantau Asia Tenggara, adalah melibatkan peningkatan banjir, kemarau, peningkatan aras laut dan juga kehilangan biodiversiti. Berdasarkan dapatan laporan tersebut dan laporan IPCC sebelum ini, kerajaan telah dan sedang melaksanakan langkah-langkah adaptasi jangka pendek dan jangka panjang sebagai persediaan bagi menghadapi kesan perubahan iklim seperti kenaikan paras laut dan juga cuaca ekstrim. Langkah-langkah ini termasuklah menggunakan dengan izin nature-based solutions seperti penanaman pokok bakau dan menghijaukan kawasan bandar serta membina tembok laut di pesisiran pantai. Untuk tahun 2021 sehingga 2025, Kementerian menyasarkan kawasan seluas 250 hektar kawasan untuk ditanam dengan pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai di seluruh negara. Kerajaan turut juga menaikkan tahap perlindungan dengan izin Average Recurrence Interval ARI, struktur mitigasi banjir. Kalau sebelum ini 50 atau 100 tahun, kita berusaha untuk menaikkan kepada 200 tahun seperti yang telah dibentangkan dalam Dewan Yang Mulia ini, dan ini melibatkan projek-projek rancangan tempatan banjir dan lembangan sungai yang di bawah kendalian JPS di bawah Kementerian Petra. NRES juga dengan kerjasama organisasi antarabangsa dan agensi tempatan, kita sedang membangunkan Plan Tindakan Adaptasi Kebangsaan MINAP, dan ini akan menjadi panduan asas untuk merangka strategi tindakan negara bagi menangani soal perubahan iklim. Dan bagi memantau keadaan cuaca kering dan panas di negara ini, Met Malaysia sedang melaksanakan inisiatif adaptasi seperti berikut: pemantauan suhu maksimum harian bagi menentukan status cuaca panas di setiap negara, di seluruh negara, pelaporan bilangan hari tanpa hujan, dan juga penyediaan maklumat dan ramalan kawasan yang berisiko untuk berlaku kebakaran hutan dan tanah gambut melalui Indeks Fire Danger Rating System ataupun FDRS. Kerajaan sentiasa komited dalam usaha mengurangkan kemudah terancaman dan meningkatkan ketahanan terhadap impak perubahan iklim. Kita sentiasa proaktif dan mengambil pendekatan berperingkat ataupun stepwise approach dengan izin dalam perancangan jangka panjang untuk menangani impak perubahan iklim agar keselamatan rakyat terjamin dan kos kehilangan dan kerugian harta benda dapat dikurangkan. Terima kasih. Gombak. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Isi asas kepada laporan IPCC tersebut adalah peningkatan suhu yang sehingga kepada lebih daripada 1 ataupun 2 darjah Celsius berbanding dengan 100 tahun yang lepas. Dan beberapa kesan yang kita dapat lihat daripada laporan tersebut ialah tentang migrasi manusia dan juga keterjaminan makanan, impak tentang masalah kesihatan seperti pandemik dan juga bencana seperti banjir dan juga tanah runtuh. Soalan saya,
melihat kepada masalah yang berlaku ini memberi kesan kepada kepelbagaian portfolio ataupun sektor-sektor yang terbabit, bukan hanya melibatkan pengawalan suhu serta kawalan alam sekitar. Apakah platform yang ada di peringkat kabinet ataupun kerajaan sekarang bagi menangani dan melihat secara menyeluruh supaya kita tidak menangani isu-isu ini dalam silos ataupun secara bersendirian yang tidak dapat menepati kepada semua rangkaian masalah yang dihadapi. Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Sememangnya untuk kita mengatasi masalah perubahan iklim ini, ia memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan izin whole of government dan juga whole of nation approach. Antara tindakan yang telah diambil adalah kita ada Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang merupakan majlis tertinggi yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan melibatkan kementerian-kementerian yang berkaitan, misalnya Petra, MOSTI, Kementerian Ekonomi dan di mana Kementerian NRES menjadi sekretariat kepada majlis tersebut. Dan kita mengambil pendekatan yang mana kita kemudian menyediakan dokumen seperti LT-LEDS, Long Term Low Emission Development Strategy, dan juga hala 7 Nationally Determined Contribution untuk kita merangka bagaimana kita berdepan dengan kesan-kesan perubahan iklim. Gua Musang. Okay, terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita semua memahami dan menghargai bahawa kerajaan sedang dan sentiasa berusaha untuk membangunkan pelan adaptasi kebangsaan mana berkaitan impak perubahan iklim yang merangkumi pelan tindakan dan strategi jangka panjang serta strategi pembangunan kebangsaan untuk pelbagai sektor. Soalan tambahan saya, apakah pelan kerajaan dalam memastikan elemen adaptasi perubahan iklim diterapkan dalam dasar pembangunan negara? Terima kasih. Terima kasih. Ya, sememangnya kita tahu bahawa bila kita bercakap tentang soal perubahan iklim, dia ada dua elemen penting. Pertama ialah mitigasi, iaitu untuk kita mengurangkan misalnya pelepasan karbon. Tetapi kedua ialah kita menyedari bahawa ada had mitigasi yang boleh dibuat, maka kita juga perlu adaptasi kepada realiti perubahan iklim. Dan ini sudah pun berlaku. Kalau kita lihat di pesisiran pantai misalnya, masalah berlakunya erosion, coastal erosion, hakisan di tepian pantai dan lain-lain lagi. Jadi apa yang kita ambil ialah pertama sekali kita sedang melakukan semakan kepada dasar perubahan iklim negara yang sedia ada, yang mana kita melihat elemen adaptasi ini akan menjadi satu elemen penting. Ya, dan apabila kita siap dengan MINEP ataupun Pelan Adaptasi Kebangsaan, kita akan melihat elemen-elemen daripada MINEP ini kita masukkan di dalam dasar perubahan iklim negara. Dan pada masa yang sama, kita dalam proses untuk menyiapkan rang undang-undang perubahan iklim negara. Kita dalam proses untuk memulakan libat urus dengan kerajaan-kerajaan negeri. Di dalam rang undang-undang ini juga elemen adaptasi iklim akan menjadi antara teras utama dalam rang undang-undang ini. Terima kasih. Tuan Roslan bin Hashim, Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Speaker. Selamat berpuasa kepada semua ahli-ahli Parlimen. Soalan saya nombor 10. Puan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, bagi tahun 2024, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah melaksanakan penyelarasan program-program franchise yang dirancang sepanjang tempoh terakhir rancangan Malaysia ke-12 tahun 2024 dan 2025 melalui Pernas serta dengan kerjasama Malaysia Franchise Association MFA. Dalam hubungan ini, kementerian ini akan melaksanakan sebanyak 9 program pembangunan dan promosi peringkat domestik yang dijangka akan memberi manfaat kepada hampir 5,000 usahawan. Selain itu, sebanyak 27 program promosi franchise peringkat antarabangsa juga akan dilaksanakan pada 2024. Antara yang akan terlibat adalah 110 jenama. Bagi membantu usahawan franchise, khususnya golongan belia dan wanita, KUSKOP melalui Pernas telah melaksanakan program Be Your Own Boss, BYOB, yang
diperkenalkan pada tahun 2021 yang merupakan program-program keusahawanan franchise yang holistik dan berdaya saing kepada usahawan belia dan wanita Bumiputera. BYOB menyediakan sokongan pembiayaan melalui dua program, iaitu program Young Entrepreneurship Engagement Talent Program (UNITY) dan program Successful Women Entrepreneurship Engagement Talent (SWEET). Bagi tempoh 2021 sehingga Disember 2023, Pernas telah meluluskan sebanyak 64 permohonan bagi program UNITY dengan pembiayaan berjumlah 21.8 juta dan sebanyak 60 permohonan bagi program SWEET melibatkan pembiayaan berjumlah 18.6 juta. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan juga telah bersetuju dengan pemusatan ekosistem franchise meliputi aspek tadbir urus dan kawal selia industri franchise di bawah Akta Franchise 1998, Akta 590, diletak di bawah tanggungjawab KUSKOP. Selari dengan warta Kerajaan Persekutuan bertalik 29 Januari 2024 mengenai perkara ini, KUSKOP juga telah mengambil tindakan dalaman bagi menyelaras pemindahan fungsi franchise daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, merangkumi perkara-perkara seperti dasar berkaitan franchise, peruntukan pembangunan dan mengurus pendaftaran dan pematuhan Akta 590 dan aspek perjawatan pegawai. Sekian, terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan tak ada, Tuan Speaker? Tak ada. Bagilah soalan tambahan. Bagi habis. Puan Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus dari Kementerian Kerja Raya di nombor 10 sehingga selesai giliran Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di nombor 15. Seperti dalam susulan giliran Yang Berhormat Menteri-Menteri menjawab ke atas perbahasan usul menjanjung kasih ke atas titah diraja dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 13 Mac 2024. Puan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Atura urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya minta Yang Berhormat Menteri Kerja Raya untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam hari pertama berpuasa. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya mengucapkan selamat menyambut satu Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam bermula pada hari ini 12 Mac 2024. Semoga terus diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menjalani ibadah ini dengan penuh sempurna dan di dalam bulan mulia yang dinantikan oleh setiap umat Islam ini. Saya merafak sembah dan menzahirkan setinggi-tinggi ucapan tahniah atas pelantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemaisuri Agong Raza Zarid Sufiah. Saya juga menjunjung kasih ke atas titah diraja yang disampaikan sewaktu ucapan titah diraja Tuanku
di istiadat pembukaan Parlimen yang pada 26 Februari lalu. Ucapan titah dituanku terutama dalam memastikan kesejahteraan kehidupan rakyat sentiasa terpelihara akan menjadi teras panduan serta inspirasi kepada saya untuk terus komited untuk melakukan yang terbaik bagi memperbaiki segala kekurangan yang ada serta menambah baik tahap serta kualiti penyampaian perkhidmatan demi keselesaan, keselamatan serta kehidupan rakyat ke arah yang lebih sempurna di masa akan datang. Menjunjung kasih dan setinggi penghargaan atas kepimpinan cemerlang ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Rakyat Malaysia begitu bertuah dan bersyukur bernaung di bawah payung negara dan kebijaksanaan pentadbiran tuanku dalam membangunkan negara, merapatkan hubungan rakyat dengan raja serta sentiasa mengambil berat untuk menabur khidmat bakti kepada rakyat. Saya turut mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi penghargaan atas keperhatian ahli-ahli yang berhormat mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan berhubung Kementerian Kerja Raya. Dan saya akan cuba menjawab semua isu yang dibangkitkan oleh yang berhormat semua berdasarkan batasan waktu yang ada. Tuan Yang di-Pertua. Kalau tak sempat, boleh bagi jawapan tertulis. Baik. Tuan Yang di-Pertua, ada 3 yang ingin saya sampaikan di sini terlebih dahulu. Perkara ini sudi saya kongsikan bersama dengan ahli yang berhormat semua kerana terkait juga dengan pertanyaan yang dibangkitkan sebelum ini. Pertama, Jalan Lingkaran Tengah Utama LTU Seksyen 5A, Raup Bypass, Raup Pahang sudah dibuka mulai 7 Mac baru-baru ini, 2024. Ini berita baik. Kementerian Kerja Raya amat bersyukur dan berbesar hati dapat menyiapkan satu lagi projek yang dapat memberi manfaat kepada semua rakyat dengan menyediakan rangkaian hubungan, accessibility dan mobility melalui penyediaan infrastruktur jalan yang berkualiti. Pembukaan jajaran ini pastinya akan memberi manfaat kepada pengguna jalan raya dengan memendekkan masa perjalanan dari lebuh raya Pantai Timur ke Kuala Lipis tanpa perlu melalui Bandar Bentong dan Raup dengan jarak perjalanan 45.3 km yang mengambil masa 30 minit sahaja. Dan penjibatan masa ini kemudiannya diharapkan akan menjimatkan keseluruhan kos perjalanan. Pembukaan jajaran ini juga akan dapat mengurangkan kesesakan trafik di jalan Persekutuan FT008 sedia ada, terutamanya pada waktu puncak, ketika musim perayaan dan cuti sekolah dan seterusnya, menjimatkan masa sehingga 2 jam berbanding jika kita melalui jalan sedia ada yang terpaksa melewati Bandar Bentong dan Bandar Raup. Risiko kemalangan jalan raya juga diharap dapat dikurangkan kerana simpang jalan yang dilengkapi dengan lampu syarat. Projek Lingkaran Tengah Utama LTU atau dahulunya dikenali sebagai Central Spine Road merupakan projek berimpak tinggi yang menghubungkan Kuala Krai, Kelantan sehingga persimpangan lebuh raya Pantai Timur, Pahang, dan panjang keseluruhan projek LTU adalah 299.4 km serta melibatkan kos sebanyak 7.7 bilion ringgit. Awal okey. Yes, terima kasih Muhammad Yang Pertua, terima kasih Muhammad Menteri. Saya tarik dengan apa yang disebut oleh Muhammad berkaitan dengan LTU dan juga KBKK tadi. Cuma persoalan saya ialah sepanjang perjalanan ataupun sepanjang daripada Sepang Pelangai ke Kuala Krai dan ke Kota Baru, adakah terdapat dalam perancangan pihak kementerian untuk mengadakan rehat dan rawat atau R&R? Kerana setakat ini yang dah siap sehinggalah yang baru buka di Raup ini belum lagi ada R&R. Jadi sepanjang ini adakah berapakah R&R yang akan dibina dan apakah perancangan pihak kementerian? Terima kasih Muhammad. Terima kasih Yang Berhormat. Memang ini dalam
sudah diperbincangan dan juga ramai termasuk yang berhormat sendiri sebentar tadi memohon supaya diadakan juga dibangunkan tempat-tempat R&R ni rehat dan oleh kerana itu kita sebenarnya tidak ada dalam projek ini tetapi oleh kerana permohonan ini daripada ramai termasuk juga Menteri Besar Pahang baru-baru ini bila saya turun Padang 7 bulan Mac ke Raub memang kita dah nak sediakan untuk kenal pastikan mana-mana pihak yang berminat dan juga tempat mana yang mungkin diinginkan sebab kita boleh menyediakan untuk projek ini. Memang kita faham kerana ini diperlukan sangat. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri boleh sikit? Yang Berhormat boleh sedikit. Boleh. Sedikit terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Lebuh raya daripada Gua Musang sampai ke Raub bukan yang disebut oleh Yang Berhormat. Maknanya kami daripada Gua Musang, daripada Kelantan, lebuh raya ini dia akan sampai ke lebuh raya Pantai Timur. Daripada lebuh raya Pantai Timur sehingga ke Gombak, daripada Karak sehingga ke Gombak mengalami kesesakan yang sangat dahsyat. Jadi adakah perancangan daripada kerajaan untuk mengalihkan aliran ataupun lebuh raya yang baru kalau daripada Lipis sampai ke terus ke bukan ke lebuh raya ini, maknanya satu exit yang keluar untuk mengelak daripada berlakunya kesesakan yang sangat parah ataupun daripada Karak diwujudkan satu laluan yang lain menuju ke Shah Alam ataupun sebagai apa-apa jua inisiatif daripada pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini pun LLM, Kementerian dan JKS sebagainya memang kita tahu sangat akan masalah ataupun perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat. Sebab Ahli Yang Berhormat pun antara ramai yang membangkitkan perkara yang sama. Kita ada perancangan, kita ada kajian yang kita buat terlebih dahulu dan sebenarnya Yang Berhormat kalau masa mengizinkan ada dalam jawapan saya seterusnya nanti. Tapi yalah, sebenarnya Yang Berhormat kalau saya perlu berjawab semua, saya ada 116 muka surat. Tapi sebab apa Yang Berhormat Tuan Di-Pertua, saya mengarahkan pegawai-pegawai untuk setiap soalan ataupun pertanyaannya dijawab dengan selengkap-lengkapnya. Sebab itu kita jawapannya panjang. Tetapi memang seperti biasa mungkin masa tak mengizinkan tapi saya akan sampaikan secara bertulis nanti. Ini peringkat awal saya dah beri sebab kita tak nak buat secara simple saja. Kita buat selengkap-lengkapnya jawapannya ataupun penjelasannya. Ya Mak Menteri bersikit. Boleh saya teruskan Menteri sikit. Bersikit je. Baik. Yang Berhormat Menteri, saya nak merujuk balik apa yang ditanya oleh Kuala Kerai, pembinaan R&R. Cumanya saya minta sangat Kementerian Kerja Raya untuk berbincang secara holistik. Adakah ya betul kita membina lebuh raya ini akan menyelesaikan satu segi dari segi kesesakan dan memberi kemudahan. Tetapi dari segi impak ekonominya, bila kita membina R&R di kawasan lebuh raya, akhirnya bandar-bandar kecil yang bypass tersebut mengalami kesannya dan kesannya agak besar Yang Berhormat. Dan saya fikir sebelum keputusan nak dibuat di tempat-tempat R&R perlu membuat kajian impak pada ekonomi. Akhirnya ia tidak membantu untuk kita jangka masa yang panjang. Terima kasih Yang Berhormat. Sangat tepatlah Yang Berhormat, pandangan itu yang kami pun dah ambil kira. Sebab itu kita tak tergesa-gesa nak mengenal pasti ke mana dalam jajaran tu. Sebab itu kita berdasarkan kepada permohonan dan kajian. Sebenarnya Yang Berhormat pada 7 bulan Mac ni lalu semasa saya bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang ni di Raub, kerajaan negeri telah mengenal pasti satu tempat
ya, dan kami bertanya adakah satu tempat di showkan itu tepat. Dia kata memang tepat kerana dalam pandangan kerajaan negeri sudah semestinya tempat itulah ada yang tepat untuk diletakkan R&R. Kita faham kerana Pekan Bentong dan Raub ni merasa akan tidak dilalui lagi lah. Tapi adalah tarikannya, mungkin kita boleh promosikan yang lain untuk kita masih juga tarik pengguna jalan raya ke Raub. Tetapi sebenarnya projek ini untuk mengelakkan kesesakan di Raub dan di Bentong juga. Jadi betul kita nak selesaikan satu masalah, mungkin ia menimbulkan satu masalah kepada pihak lain. Ini kita kena buat kajian sedalam-dalamnya. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak teruskan. Berita baik yang kedua, ini baru mukadimah ni yang saya nak berikan sedikit respon kepada ahli Yang Berhormat Langkawi lah, bahawa jambatan sungai Perangin Oriental Village di Langkawi, Kedah sudah siap dan sudah pun dibuka kepada semua pengguna jalan raya pada berapa hari lepas, 10 Mac ni saya pergi ke sana. Pada sekitar bulan Mei tahun lepas 2023 saya turun ke sana ke lokasi untuk meninjau pembinaan jambatan itu dan yang diluluskan dalam senarai projek Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-11 dulu. Jadi ini berikutan masalah kesesakan yang teruk di laluan ini pada waktu puncak yang menyebabkan kerosakan fizikal yang teruk. Jadi pembinaan jambatan baru sepanjang 25 meter dengan kelebaran 12.5 meter ini melibatkan kos sebanyak 7.8 juta ringgit. Jadi kerja-kerja yang dilaksanakan termasuklah menaik taraf jalan 7, kerja-kerja geoteknikal dan tembok penahan. Jadi menaik taraf dan membina sistem saliran, pemasangan lampu dan perabot jalan serta pengalihan utiliti. Projek ini penting kerana menghubungkan laluan utama ke kereta kabel Langkawi dan Hotel Berjaya yang menjadi tumpuan penduduk setempat dan pelancong dari dalam dan luar negara. Dan saya berkeyakinan penuh bahawa jambatan baru ini akan dapat membantu merancangkan lagi aktiviti pelancongan di Langkawi untuk terus berkembang dan dapat membantu menjana ekonomi setempat di samping mengurangkan kesesakan trafik dan memperbaiki semula jalan yang rosak itu. Jadi saya turut ingin memaklumkan sedikit berhubung projek pembinaan bangunan tambahan Hospital Sultanah Malaya, ya, Langkawi dah. Kebetulan saya sudah berada di Langkawi dan saya turut meninjau perkembangan kerja-kerja pembinaan di situ. Jadi projek pembinaan ini telah diluluskan di bawah Rolling Plan ketiga Rancangan Malaysia ke-11 dulu dengan kos keseluruhan projek sebanyak 425 juta ringgit. Untuk makluman Yang Berhormat Langkawi, projek ini berjalan seperti dijadualkan dan dijangka siap pada bulan Disember 2025 tahun depan. Dan kerajaan juga mengharapkan agar apabila siapnya projek ini kelak, akses kepada keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk dan pelancong akan dapat ditingkatkan. Berita baik yang ketiga, pembukaan Seksyen 11 persimpangan bertingkat Taiping Selatan ke persimpangan bertingkat Bruas Lebuh Raya pesisiran pantai barat ataupun West Coast Expressway atau lebih dikenali sebagai itulah, bermula tengah malam tadi, ya, untuk kita ni menyediakan untuk bulan Ramadan ni. Sebab semalam saya pergi ke sana. Satu lagi Yang Berhormat, ini pun berita gembira juga. Saya mengumumkan tol percuma untuk semua pengguna lebuh raya yang melalui Seksyen 11 WCE ini menerusi Plaza Tol Taiping Selatan, Plaza Tol Trong dan Plaza Tol Bruas di kedua-dua arah sehingga 11 Mei 2024. Dan tak perlu bayar tol selama 2 bulan, ya, Ramadan dan selepas itu sebulan masa kita merayakan Aidilfitri. Jadi 2 bulan ni lebih daripada yang biasalah. Jadi ahli Yang Berhormat, sepatutnya Seksyen 11 ini kita buka menjelang Aidilfitri lah, tapi atas keprihatinan keprihatinan serta komitmen kerajaan
kita buka sebelum Ramadan dan juga dapat kerjasama daripada pihak pemaju lah. Jadi diharapkan pencapaian kerajaan ini akan dapat memberikan sedikit kegembiraan dan keceriaan terutamanya di waktu sambutan bulan Ramadan ini dan juga dalam persiapan untuk menyambut 1 Syawal nanti yang bakal menjelang tiba. Yang penting sekali berhati-hatilah di jalan raya. Utamakan keselamatan diri dan keluarga tersayang. Dan sentiasa patuh kepada segala tanda isyarat lalu lintas supaya kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk makluman ahli yang berhormat, Lebuhraya WC merupakan laluan alternatif terbaru yang menghubungkan antara negeri Selangor dan negeri Perak, melibatkan pembinaan jajaran lebuhraya di sepanjang kawasan Banting, Shah Alam, Kuala Selangor, Tanjung Karang di Selangor dan seterusnya, menyambung jajarannya di kawasan Hutan Melintang, Teluk Intan, Seri Manjung, Beruas sehingga ke Taiping di negeri Perak. Dan selaras dengan misi Kementerian Kerja Raya untuk memperkasakan pembangunan infrastruktur dan memperluaskan rangkaian jalan raya, Lebuhraya WC dibina dengan matlamat sebagai menjadi laluan alternatif dalam mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas sekaligus menambah baik jaringan pengangkutan negara kita. Dan seperti yang kita sedia maklum, laluan sedia ada kini tidak mampu untuk menampung jumlah aliran trafik yang semakin meningkat, terutamanya ketika musim perayaan dan cuti persekolahan. Jadi Lebuhraya WC akan menjadi laluan alternatif kepada laluan sedia ada daripada Lembah Kelang ke utara, terutamanya di pesisiran pantai barat. Laluan ini juga dijangka menjadi pilihan kepada rangkaian logistik bagi kenderaan berat ke Pelabuhan Lumut, Pelabuhan Teluk Intan dan Pelabuhan Kelang, bagi mengelakkan laluan mendaki atau berbukit yang boleh mengoptimalkan kos operasi logistik di samping dapat membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas serta memberikan perjalanan yang lebih selesa dan selamat kepada pengguna. Pembinaan Lebuhraya WC yang menyusuri destinasi tumpuan di kawasan pesisir pantai barat, ke Taiping dari Selangor, ini membantu memberikan accessibility yang lebih mudah serta membuka lebih banyak peluang penjanaan ekonomi kepada penduduk setempat. Ini banyak tempat yang dilalui ini, seperti mana telah saya sebut dan saya sebut sekali lagi lah, seperti Banting, Shah Alam, Kuala Selangor, Tanjung Karang, seluruhnya Hutan Melintang, Teluk Intan, Bagan Datuk, Seri Manjung, Setiawan, Beruas hinggalah ke Taiping. Jadi Menteri banyak pencerahan puannya tadi. dari Pasir Salak. Pencerahan. Okey, sila. Yang Berhormat Menteri, Puan Speaker, Pasir Salak nak mengucapkan tahniah dan terima kasih kerana telah menyiapkan WCE Seksyen 11 daripada Beruas ke Cangkat Jering. Ini satu petanda baiklah kerana diberi juga 2 bulan percuma. Persoalan daripada Pasir Salak, adakah cadangan daripada Kementerian Kerja Raya untuk meletakkan RNR di sebelah Pasir Salak, di kawasan bersebelahan dengan Jambatan Bagan Datuk, sebab kesesuaiannya, sebab Pasir Salak ingin menjadikan di kampung di WCE itu sebagai bandar satelit. Terima kasih. Sikit Menteri berkaitan WCE. Adakah Kementerian bercadang untuk membesarkan tol Cangkat Jering itu sendiri, sebab dia akses utama daripada PLAS ke WCE. Setakat ni tol Cangkat Jering itu tak berapa besar, dia hanya untuk laluan biasa, tapi bila ada WCE yang baru, dia pada pandangan saya dia perlu diperbesarkan. Adakah kerajaan ada perancangan untuk membesarkan tol Cangkat Jering? Terima kasih. Langkawi Yang Berhormat Menteri, saya nak ucap terima kasih hubung dengan Hospital Langkawi tadi. Cumanya baru-baru ini kita dikejutkan dengan Raja Norway, Raja Haralds yang ke Langkawi dan kemudian sakit dan dia dimasukkan ke hospital wad biasa kerana kita tidak ada wad diraja. Saya pohon agar diberi consider dengan izin untuk diadakan wad diraja dan juga wad BVIP kerana terlalu banyak
kerana terlalu banyak menteri-menteri kadang-kadang yang pergi ke Langkawi dan jatuh sakit, dan ini permohonan saya. Terima kasih. Beri betul saya jawab dari Langkawi dululah. Jadi Tuan Yang di-Pertua Yang Berhormat Langkawi ya, sebenarnya pada 10 hari bulan masa saya berninjau ke sana, 8 bulan ya, baru-baru ini 10 hari bulan. Memang ada wad 20 wad untuk VIP dan satu memang dibuat lebih istimewa ya. Jadi mungkin itu boleh menjawab permohonan Yang Berhormat Langkawi lah. Memang sudah ada dalam projek ini ya. Jadi untuk Alostar ini kita buat kajian dan kita melihat kalau ada keperluan kita akan mengarahkan supaya diperbesarkan Plaza Tour sebab kita nak mengelakkan kesesakan. Objektifnya kita nak selesaikan masalah. Kalau itulah yang diperlukan, mungkin kita buat. Jadi Pasir Salak R&R, terima kasihlah kena ada cadangan. Jadi buat masa sekarang kita belum tahu, tak ada lagi. Jadi sama juga jawapan. Kalau ini diperlukan kita akan buat kajian. Kalau ini diperlukan, bagi saya mungkin tak ada masalah untuk dibangunkan R&R kat sana kalau ada keperluan. Ya, Yang Berhormat. Pasir Salak. Jadi saya teruskan. Tuan Yang di-Pertua, ini masih berkaitan dengan WC tadi sedikit. Kawasan-kawasan yang dahulunya tidak mempunyai pilihan jaringan pengangkutan yang luas ini mempunyai lebih keterhubungan ke pusat pertumbuhan yang berpotensi seperti pelabuhan ya, yang telah saya sebut tadi, dan kawasan perindustrian dan pusat-pusat komersial serta logistik. Di samping itu dapat kita lihat kini potensi-potensi pembangunan di sepanjang koridor WCE termasuklah projek perumahan dan komersial di daerah Manjung yang dibina berdekatan dengan lebuhraya WCE. Jadi Tuan Yang di-Pertua, ini 3 berita baik sebagai mukadimah. Jadi ini untuk yang satu ini untuk memberi berita terkini lah, update kata. Ini berkaitan dengan program aplikasi aduan My Jalan Kementerian Kerja Raya. Saya terus sentuh sikitlah berhubung dengan program My Jalan ini. Saya rasa ahli yang berhormat semua sudah sedia maklum ya dengan program ini berdasarkan penjelasan yang telah saya berikan sebelum ini. Pun begitu saya nak respon sedikit berhubung perkembangan terkini ya program ini. Jadi Kementerian Kerja Raya telah menerima sebanyak 12,245 aduan berkaitan kerosakan jalan raya, lampu isyarat dan lampu jalan, papan tanda, perabot jalan, kemudahan awam dan sebagainya melalui aplikasi My Jalan KKR ini. Dan daripada jumlah keseluruhan aduan yang diterima hanya 25.91% atau 3,173 aduan membabitkan jalan di bawah seliaan agensi Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya, manakala 74.09% atau 9,072 aduan adalah melibatkan jalan bandaran PBT ya, jalan kampung Kementerian Kerja Kemajuan Desa dan Wilayah, dan jalan pertanian, jalan Jabatan Perairan dan Saliran dan lain-lain dalam juga jalan kerajaan negeri. Dan sebanyak 2,345 aduan telah diselesaikan. Ini yang diselesaikan ini yang dalam 25% yang dalam 3,173 yang di bawah naungan KKR atau JKR Malaysia. 2,345 aduan telah diselesaikan oleh agensi KKR dengan 2,193 atau 53,52% selesai dalam tempoh 1 hingga 30 hari. Jadi manakala 828 aduan masih dalam proses tindakan ya. Jadi ini saya pastikan yang dalam seliaan KKR segera, sama juga dengan yang lain, tapi yang itu tergantunglah kepada agensi yang bertanggungjawab di yang lain tu. Jadi suka saya memaklumkan di sini bahawa kementerian telah menerima respon yang sangat baik, terutama sokongan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor yang saya berjumpa juga, Menteri Besar Negeri Sembilan, Negeri Besar Pahang baru-baru ini, juga di Sarawak Timbalan Premier Sarawak, dan terbaru kemarin saya berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak
untuk bersama-sama menganjurkan serta merancangkan lagi pelaksanaan My Jalan ini di peringkat negeri. Dan kita tidak mahu lagi kita ni apa kata orang bersendirian atau work in a silo lah apabila melibatkan risiko nyawa dan kepentingan rakyat. Dan kita perlu bekerja sebagai the whole of government approach asalkan matlamat kesejahteraan rakyat tercapai. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, saya beralih kepada pasal projek, ya, projek yang dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya. Saya ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan status projek fizikal pembinaan sehingga 31 Disember tahun 2023, sebanyak 2,118 projek fizikal pembinaan yang dilaksanakan oleh JKR adalah seperti berikut. 589 projek dalam peringkat pra pembinaan kerja awalan, 772 projek sedang dalam pembinaan dan 757 projek telah siap. Ini setakat Disember 2023. Bagi projek pemulihan, pemeliharaan, ubah suai dan naik taraf sebanyak 9,349 bilangan kerja telah dilaksanakan oleh JKR bernilai 3.42 bilion ringgit pada tahun 2023. Jadi bagi tahun 2023 juga, Jabatan Kerja Raya telah berjaya mengeluarkan surat setuju terima SST sebanyak 315 projek dengan nilai 5.515 bilion ringgit. Jadi bagi tahun 2023 sebanyak 182 projek dengan nilai 4.63 ringgit atau bilion ringgit 4.63 bilion ringgit telah berjaya disiapkan. Dalam masa yang sama, terdapat juga beberapa projek yang diberikan perhatian rapi dalam menangani isu lewat atau pesakit, iaitu hanya 21 projek sahaja berbanding dengan 730 projek dalam peringkat pembinaan dalam tahun 2023, atau yang sakit ini hanya 2.8% saja, Tuan Yang Di-Pertua, ya, yang diklasifikasikan sebagai projek sakit. Dan saya ingin menunjukkan kepada ahli yang berhormat bahawa jumlah projek sakit hanyalah sebilangan kecil berbanding dengan projek yang sedang aktif dan telah disiapkan. Jadi JKR sentiasa memantau projek sakit ini dan mengambil langkah-langkah intervensi untuk menyelamatkan projek-projek ini. Sebab dalam sosial media dan sebagainya yang divarakan, yang diwar-warkan bunyinya lebih adalah hanya 2.8% yang bermasalah saja. Yang boleh tanya yang berhormat. Kadang-kadang ia terlepas pandang. Boleh tanya sikit? Boleh. Terima kasih yang berhormat, rakan saya, sahabat saya. Ini apakah projek sakit jalan raya ini termasuk juga beberapa package PEN Borneo di Sabah yang sudah dibina sejak 3-4 tahun sampai hari ini belum juga selesai-selesai. Apakah masalah yang dihadapi? Terima kasih. Kita dapati antara sebab masalah mereka tu ada di antara syarikatnya mungkin kelemahan dalam kewangan mereka. Ya. Ada juga mereka berdepan dengan masalah peralihan utility. Ya. Sebab itu bergantung kepada agensi lain juga di sana. Jadi ada juga memang mereka ni bermasalah dengan teknikal yang lain. Jadi kita telah berbincang dengan mereka dan kita mengarahkan supaya mereka buat sesuatu yang untuk mereka ini menangani masalah mereka, supaya projek-projek yang dikatakan sakit ini dia pulihlah. Jadi ini bukan perkara yang senang, yang berhormat. Mungkin kalau saya boleh katakan ini, yang berhormat sendiri pun tahu akan masalah ini kerana yang berhormat pernah jadi Menteri Kerja Raya, yang berhormat Timbalan Menteri masa itu di Sabah. Jadi kalau ada idea yang lain yang berhormat boleh kami buat untuk kami minta bantu. Mungkin yang berhormat sendiri bagi kepada KKR atau JKR Malaysia cadangan-cadangan bagaimana kita menangani masalah ini, dan juga yang lebih penting kita mengelakkan masalah yang sama di fasa-fasa yang akan datang. Itu pun yang sangat penting. Yang berhormat, terima kasih
Yang Berhormat Kinabatangan. Jadi dengan izin. Okey, bos saya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang cukup arif dalam mengurus kerja beliau. Datuk Speaker, dengan izin saya ingin tadi Yang Berhormat menyatakan bagaimana pandangan cadangan. Jadi saya ingin mencadangkan kalau boleh. Kalau tak boleh tak apa. Cuma cadangan saya kalau boleh dari segi pengalaman yang dahulu dalam kita melantik kontraktor yang ada. Semalam saya ingat Timbalan Menteri pun dah sebut beberapa kontraktor yang boleh dalam fasa-fasa akan datang layak untuk menerima kerja-kerja semua. Senarai dia cukup besar bila diumumkan. Tapi di antara pertimbangan yang telah diambil oleh pihak kerajaan ialah keuangan. Tadi pun Yang Berhormat sebutkan. Saya ingat bukan hanya keuangan itu harus menjadi pendekatan kita. Kadang-kadang ada syarikat yang keuangan dia ada. Tapi masalah dia bukan dari tempat itu. Ada syarikat yang daripada tempat situ, keuangan dia tak seberapa. Mungkin sebahagiannya boleh, tapi kena pinjam daripada bank. Tapi mereka mempunyai satu manpower, satu kemudahan missionaries yang ada. Kadang-kadang kita dapati contoh di Kinabatangan, di kawasan Sendakan, ada syarikat-syarikat yang asalnya dari situ, mungkin kewangangan tidak seberapa. Pertimbangan tidak seharusnya menjadi keutamaan keuangan. Kalau tidak, nanti besok Yang Berhormat, mereka akan melantik subkontraktor. Dan ini ketirisan. Ini sebahagian besar yang berlaku. Contohnya, bagi dengan syarikat ini, datang dari Kota Kinabalu buat kerja. That's why, for example, saya bagi contoh. Yang projek di Tawau tu, complete 100%, saya setuju. Pasal saya lalui jalan tu. Dan saya siasat jalan tu. Saya turun ke bawah bagaimana measure bentomin dia, kualiti dia baik. Pasal the contractor lokal di situ. Ya? Tapi bila kontraktor itu oleh kena pertimbangan keuangan, datangnya dari Semenanjung, lepas tu buat kerja kat Sabah. Contoh saja. They may have the money, but they don't have the people to do the job. Manpower depend on subcontractor. Subcontractor banyak ketirisan. Dan ini yang membantu usaha kita. Jadi saya berharap mungkin di antara langkah pihak kerajaan perlu melihat. Di antara bukan semestinya keuangan. Bagaimana kita membantu kontraktor untuk dilonjakkan di masa akan datang. Kalau tak, kita hanya akan melantik kontraktor-kontraktor berlandaskan dengan uang mereka kuat. Tapi we cannot uplift yang people who can do the job with good quality yang ada. Minta pandangan ni. Terima kasih. Ini sifu saya lah. Dulu bersama Kementerian Pengenalan Luar Bandar dulu. Dan banyak buat untuk Kapit juga. Terima kasihlah Yang Berhormat Sempurna. Yang Berhormat Sempurna, sebenarnya apa yang dengan panjang lebar disebut oleh Yang Berhormat tadi, memang kami dah ambil maklum. Sebenarnya kita berdua pun selalu berbincang. Yang Berhormat pernah datang ke pejabat saya pun bangkitkan perkara ini, dan kami amat menghargai pandangan-pandangan Yang Berhormat itu. Jadi sebab itulah Yang Berhormat, untuk masa depan ni kita ambil kesemua ini sebagai pertimbangan bagaimana kita nak mengelakkan berlakunya nanti kita salah pilih, jadi berlakunya masalah yang telah kita alami selama ini. Jadi kontraktor tu mesti ada local knowledge dan sebagainya, ada rangkaian, sebab di sana di Sabah kita tahu bahan-bahan pembinaan tu bukan mudah, kuari dan sebagainya. Jadi kontraktor dari luar mungkin bermasalah nanti. Saya tak boleh lagi nak teliti detail dalam ini Yang Berhormat, tapi kami dah memang ambil maklum. Jadi apa yang disarankan oleh Yang Berhormat pun tercatat nanti. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya nanti ada jawapan kepada Pen Borneo. Yang Berhormat pun bincang dalam Pen Borneo, ramai dalam ini. Tapi ini masih dalam mukadimah yang awal. Jadi Tuan Yang Dipertua, saya teruskan. Saya nak kongsi sedikit kena update ataupun memberi maklumat terkini lah dalam bidang kuasa KKR dan JKR sebagainya. Ini pelaksanaan Building Information Modelling ataupun BIM, BIM. Ini BIM ini juga telah banyak kali lah saya sentuh di dalam Dewan Yang Mulia ini, terutama dari segi manfaat, adaptasi teknologi terkini serta dari segi penjimatan kos dalam pembinaan. Dan saya nak sentuh sikit berhubung pencapaian ini saya nak updatekan pelaksanaan program BIM di Kementerian Kerja Raya ini. Sehingga 31 Disember 2023 sebanyak 296 projek Rancangan Malaysia ke-12 sedang dilaksanakan secara dengan BIM, Building Information Modelling ini, di mana 133 projek dilaksanakan secara konvensional dalaman. Jadi 44 projek secara konvensional perunding serta
119 projek secara reka bina. Jadi daripada jumlah keseluruhan tersebut, sebanyak 80 projek BIM telah memasuki fasa pembinaan dan 57 projek di fasa perolehan, 68 projek di fasa reka bentuk dan 91 projek di fasa perancangan. Jadi Kementerian Kewangan telah meluluskan penambahbaikan perolehan perkhidmatan peralatan komputer berspesifikasi tinggi beserta perisian BIM untuk semua projek JKR yang dilaksanakan secara adaptasi BIM LOD 500 dan turut memberikan kebenaran khas menggunakan peruntukan projek untuk tujuan latihan khusus BIM melalui transfer of technology ataupun TOT di bawah kaedah wang peruntukan sementara bagi projek BIM JKR bernilai 50 juta ke atas, 50 juta ringgit ke atas. Terima kasihlah kita ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan atas sumbangan itu. Jadi Tuan Dipertua, tadi BIM JKR. Sekarang saya beralih kepada BIM CIDB, ya. CIDB ini Construction Industry Development Board atau yang telah memulakan cadangan pembangunan dokumen BIM Roadmap 2025 hingga 2030, 5 tahun, yang dijangka siap pada tahun 2024 ini. Roadmap ini merupakan sebuah plan tindakan strategik bertujuan untuk memperkasa inisiatif terhadap meningkatkan tahap adaptasi penggunaan teknologi BIM bagi projek pembinaan bangunan dan infrastruktur. National BIM e-Submission, ya, ataupun NBEST merupakan salah satu inisiatif di bawah program BIM yang dilaksanakan oleh CIDB bersama pihak berkuasa tempatan dalam memudah cara dan mempercepatkan proses semakan plan bangunan melalui penggunaan teknologi BIM. Okey, saya habiskan dulu. NBEST telah dibangunkan untuk melaksanakan semakan secara automatik terhadap pematuhan plan bangunan dengan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 atau Uniform Building Bylaws dan Malaysian Standards MS 1184. Keupayaan automasi ini akan mengurangkan tempoh menyemak plan bangunan dengan ketara daripada 21 hari kepada 24 atau 48 jam saja, bergantung kepada kerumitan model BIM yang diserahkan. Ya, sila. Baik, terima kasih YBM. Saya tengok masa tinggal 1 minit. Dah tentu jawapan untuk kuliah marah baru tak sempat disentuh. Saya mohon mencelah. Untuk pertanyaan saya dah 3 kali berbahas dan 3 kali bertanya dan berjumpa dan juga mengutukan surat. Jadi saya nak minta kalau boleh jawapan daripada Menteri Masa Pergulungan ini tentang FT 136 di Parlimen saya, supaya ada berita baik yang boleh Menteri berikan pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya ini untuk setiap ahli parlimen. Dia jawapan Kuliah Bandar Baru pun termasuk di sini. Tapi saya tak tahulah masa nanti. Okey, boleh saya teruskan? Saya ambil maklum dulu. Terima kasih Yang Berhormat Kuliah Bandar Baru. Jadi Tuan Yang Dipertua, untuk memperluaskan penggunaan teknologi dalam pembinaan melalui program latihan Industrial Building System IBS dan juga BIM tadi, ya. Dalam memperluaskan penggunaan teknologi dalam pembinaan melalui program latihan Industrial Building System IBS dan BIM, pihak CIDB telah melaksanakan program latihan IBS dan BIM untuk pemain industri pembinaan. Jadi berdasarkan maklum balas yang diterima, hampir keseluruhan peserta berpuas hati dengan kandungan latihan dan 85% mengatakan khusus latihan IBS ini memberi manfaat dari segi peningkatan ilmu teknologi terkini dan mampu memberi nilai tambah kepada peserta. Jadi sehingga Januari 2024, CIDB telah melatih seramai 2,148 peserta dalam kursus pengurusan IBS dan 6,348 pelatih tempatan kompeten BIM. Jadi Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri, saya bagi 5 minit tambahan untuk golong. Boleh saya merayu 10 minit? Kasihan ya kawan. Boleh lah.
Kalau begitu, ini ada TVET dan sebagainya. 10 minit. Okey, TVET ni saya cerita masa lain. 10 minit. 10 minit. Saya bagi kepada kita ada 30 Setiap usaha 10 minit. 34 ahli yang berhormat. Jadi termasuk tapi saya okey. Tuan Yang Dipertua, terima kasihlah 10 minit atau ada tambahan. Saya mulakan dengan isu Pet Borneo Sabah. Ini seperti mana yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Sri Aman, ahli yang berhormat Semprona, ahli yang berhormat Sipitang, ahli yang berhormat Kinabatangan, ahli yang berhormat Sandakan, ahli yang berhormat Keningau, ahli yang berhormat Libaran, ahli yang berhormat Lawas dan ahli yang berhormat Kalabakan. Saya susunkan dengan mana isu yang mana banyak ahli yang berhormat saya kemuka utamakan. Sebab itu kita pilih Pen Borneo dulu. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelaksanaan projek fasa 1 Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dibahagikan kepada 35 pakej kerja di mana sehingga kini 15 pakej kerja telah dibuat pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja-kerja pembinaan dengan status kemajuan terkini bagi pakej kerja-kerja telah dimulakan adalah 88% dan akan siap pada awal kita berharaplah 2025 nanti sebab ada yang seperti mana dibangkitkan tadi ada bermasalah ya. Manakala status pakej kerja 9 yang melibatkan laluan dari Serusup ke Pituru pula masih di peringkat perolehan. Jadi sehingga kini pakej kerja berikut telah dibuka untuk penggunaan jalan raya lah. Pakej kerja 5 Dongongan Kapapa telah siap pada bulan Ogos 2022. Pakej kerja 27 Kampung Lot M ke Batu 32 Sendakan telah siap pada November 2022. Pakej kerja Tawau pakej kerja 15 Tawau ke Sempurna telah siap pada bulan Ogos 2023 dan pakej kerja 21 Lahad Datuk Bypass telah siap pada 30 Oktober 2023. Secara keseluruhannya, sebanyak 16 pakej kerja termasuk 4 yang telah dibuka sedang dilaksanakan buat masa kini dengan kos keseluruhan sebanyak 10.849 bilion ringgit menggunakan peruntukan pembangunan ataupun development expenditure DE sepenuhnya. Keseluruhan pelaksanaan projek ini disokong dan dibantu oleh pelbagai agensi berkaitan bagi memastikan ianya dapat disiapkan dalam tempoh dan kos yang ditetapkan. Bagi isu-isu berbangkit di tapak, pasukan petugas khas juga ditubuhkan bagi menangani dan menyelesaikan isu secara case by case. Jadi isu pelaksanaan projek ini juga akan dibincangkan di peringkat negeri Sabah serta dihadiri oleh pelbagai agensi yang terlibat, di mana jawatankuasa ini akan meneliti isu-isu berbangkit bagi memudahkan dan mempercepatkan pelaksanaan projek tanpa mengabaikan kepentingan pemegang taruh yang berkaitan. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 1 bilion ringgit setahun bagi pelaksanaan fasa 1A projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah ini, di mana sehingga kini lebih 6 bilion ringgit telah dibelanjakan, termasuklah pembayaran kepada kontraktor, perunding serta pengambilan balik tanah. Manakala bagi pelaksanaan kerja-kerja pembinaan seperti mana projek-projek kerajaan yang lain, ianya berpandukan pada jadual kerja yang telah dirancang sebelum pembinaan bermula. Walau bagaimanapun, kelancaran kerja-kerja ini bergantung kepada pelbagai faktor, antaranya cuaca yang tidak menentu serta cabaran dari segi pengambilan balik tanah, dan bagi kontraktor yang dikenal pesati gagal untuk menyiapkan kerja tanpa alasan yang munasabah, prosedur sedia ada dan terma-terma kontrak telah menetapkan tindakan yang tegas, termasuklah amaran dan penambatan kontrak. Ya, namun ini merupakan mekanisme terakhirlah sekiranya tiada langkah penambahbaikan dilakukan oleh kontraktor. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, baki 19 pakej kerja fasa 1B yang masih belum mula pembinaan akan dibiayai secara hybrid
menggunakan peruntukan pembangunan dan melalui terbitan sukuk ataupun bond oleh Dana Infra Nasional Berhad. Jadi projek LPB Sabah fasa 1B ini akan dilaksanakan dengan tempoh pembinaan selama 5 tahun dan dijangka akan dimulakan seawal suku kedua tahun 2024 ini. Maknanya bulan Jun lah, ya. Buat masa kini penilaian tender masih berjalan dan keseluruhan proses perolehan ini dijangka akan selesai pada akhir bulan Jun inilah. Boleh tanya sikit Yang Muhammad Menteri? Ya. Sikit ya. Saya dimaklumkan bahawa kementerian telah memanggil beberapa syarikat untuk dibuat prakelayakan dan prakelayakan itu telah ditutup. Jadi apakah prosedur yang selanjutnya diberlakukan oleh kerajaan untuk memberi kontraktor menjalankan pelaksanaan projek ini? Adakah melalui open tender lagi kah? Selektif tender kah? Dan apakah caranya kerajaan memutuskan mekanisme dia pula? Terima kasih Yang Berhormat Kena Bertangan. Sebenarnya kita tidak memanggil. Kalau memanggil macam jemputan. Kita buka, ya, kita pelawar untuk syarikat-syarikat yang berminat mendaftar sebagai prakelayakan. Ya, jadi ini telah dibuat. Jadi siapa berminat dengan rela mereka sendiri, mereka mendaftar untuk mendapat kelulusan sebagai syarikat yang layak secara prakelayakan. Ya, jadi selepas itu nanti Yang Berhormat, kaedah dia tidak ada lagi menggunakan direct nego, tidak ada lagi menggunakan selective tender. Ia akan dibuka kepada semua syarikat yang sudah lulus dalam pendaftaran sebagai syarikat prakelayakan. Jadi itulah penjelasannya Yang Berhormat, ya. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, saya teruskan. Keutamaan pelaksanaan projek LBP Sabah pada masa kini adalah untuk menyiapkan keseluruhan fasa 1 terlebih dahulu, ya. Fasa selanjutnya, sebab ada fasa 1 dan fasa 2, fasa 3. Jadi untuk fasa selanjutnya pelaksanaan adalah tertaluk kepada kaedah dan juga penelitian lanjut bersama agensi pusat dan kerajaan negeri Sabah serta status kewangan semasa kerajaan, ya. Yang kita sebut, yang kita laksanakan ini fasa 1A, 1B, sebab ada fasa 2 dan fasa 3, ya. Baik. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Seri Aman. Kementerian, semakan kementerian ini mendapati jalan dimaksudkan oleh Yang Berhormat ialah akses dari persimpangan LPB ke Pekan Semanggar. Tadi Pen Borneo Sabah dah selesai sikit. Jadi ini beralih kepada Semanggar, di Seri Aman. Minta sikit kalau boleh ingatkan tak selesai lagi Pen Borneo Sabah tadi. Minta izin Datuk Menteri. Okey. Tadi Datuk Menteri menyatakan bahawa dalam pelaksanaan juga membabitkan tentang land compensation. Yang akan datang ni, saya ingat bila kita panggil pre-qualification, lepas itu pihak kerajaan juga mengenal pasti laluan itu. Dahulu saya yakin kita banyak belanja, tidak tahu berapa jumlah yang kita bayar pampasan tanah dan kepada siapa. Itu yang besar. Kadang-kadang kita tidak mau buat jalan, lepas itu sebagian besar daripada belanja ni bagi pampasan jalan. Mungkin di masa akan datang, Pen Borneo yang akan datang, package yang akan datang ni, boleh tak Yang Berhormat pastikan supaya laluannya, jalan ini, kadang-kadang kita ada alignment supaya jangan berulang nanti a lot of pampasan pembayaran tanah yang begitu jumlahnya agak besar. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat. Ini pun kita dah bincang, sebab tidak adalah kita buat peralihan jajaran, sebab kalau kita buat tu seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat, ia akan membabitkan ataupun ada financial implikasinya nanti. Jadi kita kena elakkan itu. Jadi memang satu masalah besarlah pelaksanaan projek Pen Borneo di Sabah ini ataupun projek-projek jalan di Sabah ini, ia selalunya berkaitan dengan pengambilan tanah, ya. Jadi kalau buat perbandingan sedikit, saya dimaklumkan pelaksanaan Pen Borneo di Sarawak dalam isu pengambilan tanah dia jauh murah dan lancar, sebab tak ada masalah complicated lah macam di Sabah ni. Yang Berhormat, kita tahu. Ya, Yang Berhormat, tentang sikit tentang prasyarat.
Sebab tadi disebut tidak ada prasyarat, tidak ada tender selektif dan lain, tetapi mempelawa terbuka. Jadi saya ingin merujuk sikit balik kepada satu kes spesifik iaitu PJD Link yang mana ianya adakah melalui projek secara tender ataupun secara award terus ataupun tidak, dan mengapanya tidak boleh dinyaklasifikasikan perjanjian konsesi tersebut. Betul. Perkara ini perkara baru, tak ada berkaitan. Jadi penjelasan saya akan bagi secara bertulis lah, ya. Biar saya tumpu kepada Pen Borneo dan jalan-jalan yang dah sedia ada ni, ya. Sebab PJD Link jauh daripada Sarawak dan Sabah. Baik, terima kasih. Jadi okey, saya ulang. Untuk makluman ahli yang berhormat Sri Aman, semakan kementerian ini mendapati jalan yang dimasukkan yang berhormat akses dari persimpangan LPB ke Pekan Semanggang adalah jalan negeri, ya, jalan negeri Sarawak, iaitu Jalan Sri Aman Akses Q7, persimpangan LPB ke Pekan Batu Lintang Sri Aman, iaitu Jalan Batu Lintang Q171, dan dari persimpangan Lebuh Raya Pen Borneo ke Pekan Pantuk, iaitu Jalan Pantuk Q164. Jalan-jalan negeri adalah di luar bidang kuasa Kementerian Kerja Raya ini yang berhormat, ya. Jadi sehubungan itu kementerian ini berpandangan cadangan untuk menaik taraf atau pemasangan lampu jalan atas faktor-faktor keselamatan di jalan tersebut lebih sesuailah dilaksanakan melalui peruntukan kerajaan negeri, kerana bidang kuasa kementerian ini adalah untuk jalan persetujuan sahaja. Ya, di negeri dia ada sistem kewangan dia maris, yang berhormat pun dah tahu. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat Beaufort, kementerian ini amat mengambil berat akan isu keselamatan jalan raya Yang Menteri Sri Aman. Jalan Persekutuan. Sri Aman. Beaufort, Sri Aman. Semasa berbahas saya bangkitkan yang ada sektor Pen Borneo yang menelurusi kuasaan saya P202 Sri Aman. Kebanyakan jalan-jalan tu tak ada tidak dilengkapi dengan lampu-lampu jalan. Jadi this one sebab dia jalan raya Pen Borneo, jadi saya rasa dia di bawah bidang kuasa Kementerian Yang Berhormat Menteri. Yang berhormat, saya hanya membenarkan Yang Berhormat Sri Aman sebagai orang yang terakhir untuk bertanya. Ya, kerana masa telah diberi, I think 20 minit saja. Silakan Menteri. Ya, Yang Berhormat Sri Aman, kami ambil maklum sebenarnya memang ada keperluan di sepanjang jajaran Pen Borneo itu, ya. Pen Borneo itu pun bukan lengkap sebenarnya, kerana sebagai projek dia lengkap, siap 100%, tapi di jajaran tu ada yang kita panggil red line. Red line tu dalam keadaan dia sekarang memang teruk lah. Jadi red line ni dulu semasa permulaan projek Pen Borneo ini ataupun diluluskan untuk menjimatkan kewangan kerajaan, dikeluarkan daripada projek Pen Borneo kerana pada masa itu dia kualiti dia sangat bagus, tapi dah berapa tahun jadi dia dah rosak. Sebab itu perlulah kita lengkapkan. Sebab saya terangkan di sini kerana apabila sesiapa menggunakan jalan Pen Borneo ini sepanjang jalan akan ada merasakan mengapa sekadar kualiti dia baik, ada juga yang teruk dan sebagainya. Nanti orang kata ini elektrik bohong kerana jalan ni macam kualiti dia tak sama. Memang begitu, ya, sebab Pen Borneo ini bukan sepanjang 780 kilometer itu dari Teluk Melanau sampai ke Miri, dia semua dia dibuat sebagai projek. Sebab ada lebih 100 kilometer yang dikatakan red line sekarang memerlukan yang dibina semula. Jadi bukan sekadar untuk diturap saja, akan sepatutnya reconstruct, dia kata begitu. Jadi sama juga dengan isu lampu-lampu ini tadi. Jadi jadi betul. Yang Berhormat Menteri perlu beberapa minit lagi. Bolehkah saya selesaikan Beaufort ni sebab saya dah sebut tadi. Baik. Kasihan dengan dia. Lepas Yang Berhormat Beaufort golongkan. Bolehlah. Untuk makluman ahli Yang Berhormat Beaufort, kementerian ini amat mengambil berat akan isu keselamatan jalan raya lah, khususnya di jalan persekutuan seluruh negara. Kementerian ini melalui program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya dan peruntukan khas Kementerian Keuangan tahun 2023 ada melaksanakan skop pemasangan lampu jalan di kawasan berlaku kemalangan atau berisiko kemalangan akibat jalan gelap. Bagi skop ini, kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti di persimpangan
selekoh dan jabatan serta kawasan yang mempunyai kemalangan yang akan dikenal pasti ya, dan pemasangan lampu juga akan dibuat secara setempat dan berskala kecil. Jadi bagi tujuan pencahayaan di sepanjang laluan. Pada tahun 2023 sejumlah 15.3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk pemasangan lampu jalan di 106 lokasi terpilih di jalan persetuan di seluruh Malaysia. Dan pada tahun 2023 sebanyak 9 lokasi di jalan persetuan di negeri Sabah telah dipasang lampu jalan dengan kos lebih sejuta. Jadi ini kerana terpilih lah, dia bukan sepanjang jalan. Bagi tahun 2024 sebanyak 5 lokasi jalan persetuan di negeri Sabah akan dipasang lampu jalan di kawasan berlaku kemalangan atau berisiko kemalangan akibat jalan gelap yang melibatkan daerah Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Kuala Penyu dan Sandakan. Dan kementerian ini mengambil maklumlah terhadap isu jalan kampung, isu lampu jalan kampung. Saya pun bersama mantan ya Mak Berhormat Perdana Menteri dulu, saya bersama ni bos saya di KKW juga lampu jalan ni. Tuan Yang Dipertua ya, kita mempertimbangkan pemasangan lampu jalan di lokasi yang dimaksudkan di sekitar kawasan Parlimen Beaufort atas faktor keselamatan sekiranya memenuhi kriteria yang ditetapkan mengikut keutamaan. Tuan Yang Dipertua, satu lagi lawas, tapi lawas tu panjang. Silakan. Ha? Silakan Menteri. Silakan. Oh, nasib lawas tak ada. Kalau lawas tak ada ni panjang ni Yang Berhormat. Okey, saya tanya. YB Yang Berhormat Kalabakan? Tak ada. Ini saya satu saya. Saya ikut giliran ni. Pokok Senar? Pokok Senar? Okey. Ahli Yang Berhormat Pokok Senar. Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Extra time. Saya juga ingin membangkitkan berkaitan isu persekutuan dalam kawasan Pokok Senar ni. Ini isu pertama lah. Pokok Senar ada beberapa isu ya, yang macam contohnya Jalan Langgar, dia katakan oleh Pokok Senar jalan utama di Bandaraya Alor-Setar ya, sudah lama tak dah 5 tahun tidak diturap semula, banyak kerosakan bahu-bahu juga. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Yang Berhormat Ahli Parlimen Pokok Senar, jalan persekutuan yang terlibat adalah laluan FT 175 Jalan Grun Kepala Batas ya, Seksyen 84.150 ke 147.873. Juga FT 1053 Jalan Grun Kepala Batas Seksyen 0 ke 6.760 dan FT 1054 Jalan Grun Kepala Batas juga Seksyen 0.0 ke 18.4 atau 540 sepanjang 89.203 km yang disenggara oleh syarikat konsesi penyelenggaraan jalan persekutuan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, jumlah keseluruhan Datuk Yang Dipertua, minta laluan sikit Yang Berhormat Menteri. Saya habiskan dulu. Boleh? Yang Berhormat. Duduk. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Pokok Senar, jumlah keseluruhan peruntukan yang telah disalurkan bagi kerja-kerja penyelenggaraan berkala di persekutuan yang dimasukkan adalah berjumlah RM2,9,518 untuk tahun 2021 dan RM1,985,933 untuk tahun 2022 dan RM2,013,834 untuk tahun 2023. Dan bagi perancangan kerja-kerja penambahbaikan jalan di Parlimen Pokok Senar, Jabatan Kerjaya telah mengenal pasti kerosakan yang berlaku di jalan tersebut dan telah menyediakan anggaran penyelenggaraan jalan APJ berjumlah RM16.8 juta untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan jalan melalui program berkala pavement dan berkala bukan pavement. Kesemua kerja-kerja ini akan dilaksanakan secara arahan kerja AK ya, dan pada syarikat konsesi, namun tertaluklah kepada peruntukan yang diluluskan oleh kementerian nanti untuk serta senarai keutamaan kerja yang disediakan oleh Jabatan Kerja Raya.
berdasarkan penilaian tahap kritikal kerosakan jalan bagi keseluruhan jaringan jalan persetujuan di bawah seliaan kementerian ini di kawasan Yang Berhormat. Kita dah angkat ya sebanyak itu 16 lebih juta. Datuk, yang betul sebelum Menteri takut lupa kubang pasu. Yang Berhormat, duduk. Kubang pasu pun ada minta. Saya dah hadkan kepada pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya selepas pokok Sena, Hulu Selangor, Tumpak, Indra Mahkota, sempurna Kubang Krian, Kubang Pasu jauh lagi. Saya bagaimana? Tuan Betul. Saya selesaikan ini. Yang Berhormat, saya telah dimaklumkan oleh Timbalan Speaker sebentar tadi, dia dah bagi 10 minit. Saya pun bagi berlebih lagi. Yang Berhormat tolong gulung dan mereka yang berhormat lain boleh diberi secara bertulis. Okeylah, saya akulah. Jadi kena ada disiplin juga. Minta maaf. Tapi ialah kasihan dengan kawan-kawan ni banyak bangkitkan isu di kawasan masing-masing. Tuan Ini Betul. Dan saya mengalu-alukan mengambil positif atas segala saranan dan pandangan yang diajukan oleh rakan-rakan seperjuangan dalam ahli-ahli yang berhormat. Kementerian akan terus berusaha serta menambah baik kualiti serta perkhidmatan KKR selaras dengan rukun Madani yang menjadi tunjang aspirasi dan hasrat kerajaan bagi membentuk teras kerangka dasar dan menjadi asas bagi pembentukan persekitaran yang mampan melalui kaedah-kaedah inovatif, kreatif dan berdaya saing demi kesejahteraan bangsa dan negara kita. Jadi kementerian akan terus mengembiling usaha dan tenaga membangun masyarakat sejahtera melalui inisiatif-inisiatif yang dapat mengutamakan serta meningkatkan keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya dengan menaik taraf infrastruktur dan aset sedia ada. Dan dengan ini, Tuan Yang Dipertua, sekian saja ucapkan penghulungan saya dan saya sekali lagi berterima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas berkenaan isu Kementerian Kerja Raya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sebelum saya ke kementerian yang berikutannya, saya ingin mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada delegasi daripada Universiti Saigi yang diketuai oleh Puan Stella Lau Kai Wai, pengarah urusan Universiti Saigi. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pada 23 Februari 2024 yang lalu, Pusat Khidmat Ahli Parlimen Cameron Highland dengan kerjasama Universiti Saigi telah melancarkan satu inisiatif iaitu projek Bina Siswa B40 Cameron untuk para pelajar kurang kemampuan dari keluarga B40 dan orang asli yang ingin menyambung pelajaran mereka dengan kursus-kursus profesional. Seperti ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, pinjaman PTPTN kepada para pelajar berkemungkinan besar tidak mencukupi bagi para pelajar yang mengambil bidang profesional seperti doktor, arkitek, jurutera dan lain-lain. Oleh itu, inisiatif membolehkan semua pembelanjaan yang tidak mencukupi ditanggung oleh di bawah PTPTN Extra kendalian pihak Pusat Khidmat Ahli Parlimen Cameron Highland dan Universiti Saigi. Saya menarik tentang inisiatif ini. Ia menampung keseluruhan yang menarik tentang inisiatif ini. Ia menampung kos pendidikan yang secara hidup sepanjang pengajian pelajar hanya perlu membayar kembali selepas 1 tahun tamat pelajaran. Saya lihat inisiatif yang dilakukan oleh Pusat Khidmat Ahli Parlimen Cameron Highland dan Saigi Universiti ini merupakan satu inisiatif baik, terutama sekali bagi golongan yang kurang berkemampuan, terutama golongan B40 yang ingin menyambung pelajaran mereka khusus di dalam bidang profesional. Saya berharap ahli-ahli yang berhormat boleh mewar-warkan perkara ini kepada mereka yang tergolong untuk mengambil kursus-kursus profesional. Sekian. Baik, berikutnya. Tuan Speaker, ya. Orang asli kena bertangan boleh memohon ke pergi situ? Boleh. Terima kasih. Boleh. Kalau daripada tempat yang berhormat di Kalabakan pun boleh. Yang menariknya tidak perlu bayar sehingga setahun bekerja. Terima kasih banyak. Baik. Diteruskan kemudiannya menjemput Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Menteri 30 minit. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Hebatnya Ahli Parlimen Cameron Highland. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja semasa pembukaan
Dewan Parlimen tempoh hari dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Setinggi-tinggi penghargaan atas segala pandangan, show maupun cadangan yang telah dibangkitkan sepanjang tempoh perbahasan berlangsung. Datuk Yang di-Pertua, sebelum saya bermula poin-poin yang dibangkit, semalam dalam Financial Times, satu rencana bertajuk Malaysia Chance to Climb the Ship Chain menjelaskan keadaan ekonomi kita, bahawa kerana pertarungan di antara Amerika Syarikat dengan China membawa manfaat kepada ekonomi kita, terutamanya dalam semikonduktor, bidang semikonduktor. Dan saya ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Batu Kawan yang merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang kerana perkembangan pesat di rantaian bekalan semikonduktor di Pulau Pinang dan Kulim ni sangat memberangsangkan. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin sentuh tentang reformasi pasaran buruh ataupun labour market reform dan pembangunan bakat tempatan untuk keperluan industri. Yang Berhormat Larut telah mencadangkan agar mengutamakan graduan tempatan dalam aspek pembangunan kemahiran dan memberikan latihan dan meningkatkan pengambilan graduan dalam sektor teknologi tinggi dan kerjasama institusi pengajian tinggi IPT tempatan. Agenda pemekasa tenaga kerja tempatan amat sinonim dengan kesinambungan kegemilangan negara yang digarap dalam konsep Malaysia Madani yang mengutarakan raising the floor bagi meningkatkan kualiti hidup dan semua rakyat dan raising the ceiling untuk mengubah struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing negara. Sebagaimana diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, Malaysia mencatatkan pelaburan yang diluluskan tertinggi dalam sejarah bagi tahun 2023 dengan nilai pelaburan sebanyak 329.5 bilion ringgit, yang mana dijangka akan mewujudkan sebanyak 127,000 peluang pekerjaan baru. Melihatkan keadaan ini, terdapat keperluan untuk mereformasi pasaran buruh dalam negara bagi memastikan rakyat Malaysia dapat pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang setimpal dan memastikan industri Malaysia terus kukuh dan berdaya tahan, resilient. Industri Malaysia menghadapi 3 cabaran serentak, iaitu pertama, gaji yang terlalu rendah mengakibatkan rakyat Malaysia tidak lagi memilih bekerja di Malaysia dan bekerja di Singapura. Ramai juga memilih untuk bekerja sebagai pekerja gig kerana gaji di sektor formal terlalu rendah. Cabaran kedua ialah kejayaan negara kita menarik pelaburan pembuatan yang beralih dari rantaian bekalan Cina telah menghasilkan keadaan di mana kilang-kilang sedia ada dan kilang-kilang baru tidak ada pekerja yang mencukupi dengan kerana gaji yang masih di peringkat ini. Cabaran ketiga ialah disebabkan perkembangan pesat industri semikonduktor, kereta elektrik dan AI. Industri sedunia mengalami kekurangan pekerjaan berkemahiran tinggi, terutamanya jurutera operasi dan jurutera untuk R&D dalam bidang-bidang tersebut dan mengejar bakat-bakat di seluruh dunia. Ya. Yang Berhormat, masa saya berbahas, saya ada menyentuh soal apakah dia kumpulan-kumpulan pekerja utama yang Malaysia perlu ada. Saya bertanya bahawa kumpulan sedia ada yang dalam dokumen kerajaan dari dulu sampai sekarang ialah dipanggil kumpulan profesional, kumpulan pengurusan, kumpulan juruteknik dan profesional bersekutu, dan setiap satu tu ada dia punya kelayakan yang diperlukan. Yang Berhormat sebut itu saya rasa merujuk apa yang saya tanya juga. Kumpulan pekerjaan baru untuk menjawab soal gaji,
dia tentu ada. Kita kena ada. Ibu bapa kena ada understanding juga kumpulan pekerjaan baru yang untuk menangani atau menjawab persoalan yang berhormat timbulkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Mahkota. Betul, untuk menjawab soalan tu nanti sebenarnya sudah ada catik. Apa yang perlu dilakukan oleh negara kita? Pertama, industri di Malaysia perlu bayar gaji yang lebih tinggi supaya anak Malaysia tidak memilih untuk bekerja di Singapura atau bekerja sebagai pekerja gig, dan supaya mereka bekerja sebagai sebahagian daripada sektor formal. Kedua, Malaysia memerlukan seramai mungkin bakat dalam bidang semikonduktor, kereta elektrik dan AI dalam masa yang terdekat. Bermakna kita perlukan bakat ini seperti apa yang dicadangkan oleh Indra Mahkota. Kita perlu mereka secepat mungkin kerana terlalu banyak pelaburan yang datang daripada negara lain di dalam bidang-bidang baru ini kerana perubahan rantaian bekalan ataupun supply chain relocation dari negara China. Dua objektif tersebut tidak bercanggah. Industri Malaysia sekarang mempunyai peluang untuk mencapai lonjakan ekonomi kedua yang belum dilihat sejak tahun 1997, a second economic take-off. Malaysia memerlukan seramai mungkin pekerja berkemahiran tinggi dan mereka perlu dibayar dengan gaji yang berpatutan. MITI bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Kementerian Sumber Manusia KESUMA, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan beberapa inisiatif untuk membaharui atau mereformasikan pasaran buruh kita, or labour market reform. Pertama, menilai penawaran bakat talent supply berdasarkan tenaga kerja sedia ada dan jumlah yang akan dihasilkan oleh IPT tempatan seperti universiti, kolej awam dan swasta serta institusi TVET. Kedua, menilai permintaan bakat talent demand daripada industri dan melibatkan syarikat utama anchor companies dan menyediakan unjuran untuk keperluan bakat. Ketiga, menyelaraskan serta menambah bilangan khusus berkaitan teknologi yang khusus bagi meningkatkan jumlah bakat baharu tempatan bagi memenuhi permintaan industri dan sektor terpilih. Keempat, mengutamatkan cadangan pelaksanaan gaji progresif. Kelima, menambah baik dasar semasa pengajian pegawai dagang atau expatriate dengan meningkatkan kadar gaji baru yang lebih tinggi sebagai langkah kawalan kemasukan expatriate dan meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, khususnya bagi pekerjaan berkemahiran tinggi. So dulu ada kategori yang kira rendah, kita nak naikkan gaji supaya gaji boleh dinaikkan dan kita juga dapat expatriate yang kira berkemahiran tinggi. Keenam, melaksanakan sistem levy berperingkat ataupun multi-tier levy untuk pekerja asing. Dan MITI sangat menekankan pembangunan kemahiran dan penciptaan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Dalam hal ini, aspek latihan adalah penting untuk menyediakan bakat tempatan untuk memenuhi keperluan industri pada masa hadapan. Justeru, pembangunan bakat telah dikenal pasti sebagai salah satu pemboleh kritikal dalam NIMP 2030. Antara platform perbincangan yang telah ditubuh adalah: pertama, Pasukan Petugas Strategik Semikonduktor Kebangsaan, National Semiconductor Strategic Task Force, bagi mentransformasikan industri E&E di Malaysia dan dengan keanggotaan pelbagai kementerian, agensi dan pemain industri, pasukan petugas ini memberi tumpuan dan memacu penambahbaikan kepada 3 aspek, iaitu insentif, bakat dan ekosistem dalam industri E&E khususnya semikonduktor. Kedua, pasukan petugas kenderaan EV kebangsaan bagi memacu keupayaan mobiliti elektrik negara dengan menangani isu berkaitan pelaksanaan ekosistem energy efficient vehicle dengan lebih cekap. Antara tumpuan utama ialah strategi bagi menangani isu kekurangan bakat yang dibangkit oleh industri dalam sektor EV. Selain itu, MITI melalui Perbadanan Produktiviti Malaysia turut
MPC turut melaksanakan inisiatif Akademi in Industry sebagai usaha untuk menangani masalah kekurangan tenaga kerja berkemahiran yang dibangkitkan oleh industri. Inisiatif yang dijalankan secara place and trade ini mensasarkan penempatan 50,000 bakat tempatan di industri yang terpilih menjelang tahun 2025. Pada masa yang sama, peluang kolaborasi di antara IPT tempatan dan pemain industri akan dilakukan secara berterusan agar graduan yang dihasilkan sepadan dengan keperluan industri pada masa kini. Selain itu, corak pendekatan pengajaran dan pembelajaran terutamanya di IPT tempatan perlu berubah kepada berorientasikan kajian kes dan pembelajaran berasaskan masalah